Akhirnya Ruben Dias telah pun melengkapkan perpindahannya ke Man City. Setelah gagal untuk mendapatkan target utama mereka, Kalidou Koulibaly, kemasukan Dias seakan melegakan penyokong City yang mengharapkan penambahbaikan di bahagian centre back. Assalamualaikum guys, Joy di sini. So kali ni aku nak sembang pasal Ruben Dias. Bagus ke tak dia ni? Dan adakah dia bakal menyelesaikan masalah pertahanan City? Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Bukan lagi rahsia yang Man City sangat memerlukan kehadiran centre back baru. Kekalahan teruk 5-2 di tangan Leicester minggu lepas ibarat last wake up call untuk Pep dan City keseluruhannya. Even dalam video-video sebelum ni pun aku ada beritahu, City sangat perlukan pengganti Kompany kalau betul-betul serius nak kejar title season ni. Kemasukan Kalidou Koulibaly yang dikatakan bakal mengisi kekosongan tersebut gagal difinaliskan ekoran hubungan dingin antara City dan Napoli. Pilihan kedua, Jose Gimenez juga menemui jalan buntu setelah Atletico meletakkan tanda harga yang agak tinggi iaitu 85 juta pound. Seorang lagi calon iaitu Jules Koundé merupakan pilihan yang agak berisiko memandangkan usianya yang muda dan baru semusim berasa cemerlang untuk Sevilla. Maka perpindahan Dias dilihat sangat tepat pada waktunya dan menepati profil pemain yang diinginkan City. Dengan nilai perpindahan yang dianggarkan 65 juta pound, ia dilihat munasabah memandangkan Benfica turut mendapatkan Nicolas Otamendi sebagai pengganti. Secara total, City telah membelanjakan lebih dari 400 juta pound hanya untuk membeli pemain pertahanan sepanjang kendalian Pep Guardiola. Johnston 48 juta, Kyle Walker 45 juta, Danilo 27 juta, Laporte 57 juta, Mendy 49 juta, Joao Cancelo 60 juta dan Nathan Ake 41 juta. Menunjukkan bahawa Pep tak kisah untuk berbelanja besar bagi memperbaiki barisan pertahanan. So siapa Ruben Dias ni dan kenapa 65 juta? Merupakan produk Akademi Benfica. Dias melakukan penampilan pertama untuk skuad senior pada September 2017 ketika menentang Boa Vista. Sejak dari itu, beliau merupakan starting 11 pasukan dan meraih kepercayaan pengurus untuk mengemudi barisan pertahanan Benfica sepanjang 3 musim. Pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik liga setelah mempamerkan aksi yang mantap dan menjaringkan 4 gol di musim pertama. Setelah bermain sebanyak 137 game dan menjaringkan 12 gol untuk Benfica, Dias perlu beraksi di liga yang lebih kompetitif dan tim yang lebih bagus bagi mengelakkan bakatnya disisirkan. Kita sendiri tahu bagaimana ciri-ciri centre back yang dimahukan Pep untuk disesuaikan dalam taktikalnya. Apa yang aku nampak, Dias bukan seorang ball playing centre back yang komplit kalau dibandingkan dengan Laporte ataupun Stone. Merupakan seorang tough tackler. Beliau lebih agresif berbanding dua nama tadi. Jarang untuk retreat atau sit deep bila tim kena counter. Dias dilihat gemar untuk menjadi stopper dan terus challenge mana-mana pemain lawan. Tak takut untuk melakukan sliding tackle dan hanya sekali menerima red setelah mengutip second yellow sepanjang karier di Benfica. Sangat solid dalam situasi one on one. Dias bagaimanapun perlu memperbaiki aspek positioning yang mana last season beliau dah commit satu penalti. Mungkin beliau ada sedikit kelemahan dalam decision making, terutamanya ketika melakukan terjahan ke atas pemain lawan. Harus diingat, dari 28 game EPL setakat ni, 20 penalti telah diberikan dan ia bagai satu peringatan buat mana-mana pemain pertahanan untuk lebih berhati-hati. Mempunyai ketinggian 187 cm, Dias bakal menambahkan elemen fizikal buat City bagi melengkapkan defensive partnership dengan Laporte. Tak ada masalah untuk bertahan dengan pasukan yang bermain corak antara tinggi, baik melalui open play ataupun set piece. Lebih menarik, 12 gol yang dijaringkan bersama Benfica, 10 darinya adalah gol header. Masih jauh kalau nak dibandingkan dengan Sergio Ramos, tapi tu kelebihan Dias yang sangat berguna buat City. Walaupun Dias ni bukan typical ball playing centre back, tapi beliau ada kebolehan untuk melakukan long pass dari bawah. Mungkin boleh menjadi aset yang berguna jika melihatkan City yang mempunyai kepatasan Sterling dan Mahrez di bahagian sayap. Seperti yang kita tahu, sumber kreativiti City sangat bergantung pada hantaran-hantaran dari Kevin De Bruyne. So amat rugi sekiranya Pep tak utilize kelebihan long pass yang ada pada Dias dalam taktikal pasukan. Macam aku cakap tadi, decision making adalah aspek yang perlu diperbaiki oleh Dias. Dan bagi seorang pemain centre back, tiada yang lebih berharga dari experience sebab ia akan bergerak seiring dengan kematangan dalam permainan. So far, Dias dah bermain lebih dari 100 game untuk Benfica dan telah mendapat 19 cap untuk Portugal, which is yang aku rasa dia dah cukup game time dan experience sebelum berpindah ke persekitaran baru dan liga yang lebih mencabar. Okey, aku rasa ada satu perkara yang ramai orang tak nampak pada Dias dan bakal menguntungkan City untuk long term. Isu kecederaan panjang bukan satu yang asing bagi City, terutamanya bila melibatkan pemain-pemain utama. Season lepas, Laporte terpaksa berehat hampir separuh musim akibat kecederaan serius, yang mana antara faktor utama kenapa City cukup bermasalah di bahagian pertahanan. Pep semestinya berpuas hati dengan track record injury Dias, yang mana hanya sekali mengalami kecederaan sepanjang di Benfica, itu pun masa first season. Ditambah dengan kehadiran Nathan Ake, musim ni City mempunyai squad depth yang mencukupi di posisi centre back. So persoalannya, adakah ketibaan Ruben Dias bakal menyelesaikan masalah pertahanan Manchester City?
No, seperti mana-mana pasukan lain, tak guna pun kalau kau ada Van Dijk ataupun Ramos sebagai centre back, tapi tak ada holding midfield ataupun anchor untuk melakukan tugas screening dengan baik. Casemiro, Busquets dan juga Fabinho adalah antara contoh holding midfield yang pada aku sentiasa memberikan extra cover bagi melindungi back four pasukan mereka. Sebagai contoh dalam game Leicester minggu lepas, pertahanan City mudah ditembusi setiap kali kena counter. Diburukkan lagi apabila Fernandinho dikeluarkan pada minit ke-51 dan kekosongan yang ditinggalkan mudah dieksploit oleh barisan serangan Leicester. Jangan salah faham, Rodri is a good player. Tenang, play safe, mempunyai passing yang accurate dan rajin menggerakkan bahagian tengah pasukan City. Namun jika mengenangkan Fernandinho yang lebih excel di posisi tersebut, masih banyak yang perlu Rodri perbaiki, terutamanya dari aspek defensif dan juga positioning. Seperti Diaz, Rodri juga masih muda dan terpulang pada Pep bagaimana untuk mencorakkan gaya permainan beliau. Maka apa yang aku boleh simpulkan dekat sini? Pembelian Ruben Dias bukanlah immediate solution bagi mengatasi masalah pertahanan City. Pada usia yang masih muda, 23 tahun, beliau ada banyak ruang dan potensi untuk develop menjadi top class centre back di masa akan datang. Dengan mempunyai Bernardo Silva dan Joao Cancelo sebagai rakan seportugal di City serta Ederson yang juga bekas pemain Benfica, Diaz pasti akan lebih cepat menyesuaikan diri. So, adakah korang rasa Man City membuat pilihan yang betul dengan membeli Ruben Dias? Ke nak kuli bali dengan Gimenez juga? Tuliskan pandangan korang dekat ruangan komen. Maka sekian saja untuk kali ini dan terima kasih pada yang menonton. Macam biasa, like video dan pada yang belum subscribe, boleh klik subscribe button kat bawah. Stay safe dan semoga berjumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah, aku Joy. Bye-bye.